Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Raudatul Jannah, Taman Sera Perdana, ulama dan asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita dapat sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Marilah sama-sama kita betulkan niat kita dan sama-sama kita i'tikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ianya menjadi saham akhirat untuk kita insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan kisah para sahabat untuk sama-sama kita mengambil pengajaran, iaitu pada malam ini kita nak mengambil iktibar daripada seorang sahabat bernama Sayyiduna Wahsy bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Sayyiduna Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu disebut tentang beliau qatala khairan nas ba'da Muhammad wa qatala syarran nas aidan. Yang mana disebutkan Sayyiduna Wahsy, dia telah membunuh manusia yang paling baik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah juga yang membunuh manusia paling jahat. Ini disebutkan muqaddimah tentang Sayyiduna Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam kitab Hayatus Sahabah dinyatakan bahawa bagi siapakah yang telah melukakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam, iaitu membunuh bapa saudaranya,
yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana disebutkan kisah bagaimana dia membunuh bapa saudara Nabi ini. Kisah tentang Sayyiduna Wahsy ada direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam satu hadis yang juga diriwayatkan, yang diceritakan sendiri oleh Sayyiduna Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana disebutkan, tuan-tuan, kata Sayyiduna Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang hamba milik seorang tuan bernama Jubair bin Mut'im. Kalau tengok dalam kitab Hayatus Sahabah, Jubair bin Mut'im ini juga antara insan yang masuk Islam agak lewat. Tapi dalam cerita ni, waktu ni dia belum Islam. Yang mana Sayyiduna Wahsy, dia adalah hamba kepada Sayyiduna Jubair bin Mut'im, yang mana disebutkan dalam kitab ni rentetan bermulanya perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijriah, menyaksikan ramai di kalangan Quraisy, ramai di kalangan musuh-musuh Islam yang mati dalam perang Badar. Dan antara yang mati dalam perang Badar, perang Badar ni, tuan-tuan, antara yang disebutkan hebat dalam perang Badar, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, bapa saudara Nabi, yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah, dinyatakan beliau masuk Islam, Sayyiduna Hamzah, pada tahun 6 kenabian. Pada tahun 6 kenabian dia masuk Islam. Dan kisah dia masuk Islam disebutkan bagaimana Sayyiduna Hamzah, di saat selepas mana Abu Jahal menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, Nabi dalam keadaan dia menyakiti Nabi, yang disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia memukul Nabi, iaitu Abu Jahal memukul Nabi dengan seketul batu sampai berdarah kepala Nabi. Maka ada seorang melihat peristiwa itu, dia pun cerita dekat Sayyiduna Hamzah. Sayyiduna Hamzah bila mana dapat berita anak saudaranya dipukul, dia mengambil busurnya pergi cari Abu Jahal. Maka disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia memarahi Abu Jahal, bahkan memukul Abu Jahal dengan busur panah. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu tak mampu buat apa-apa. Ini bagaimana titik tolak yang disebutkan bermulanya keislaman Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang pakcik Nabi yang akan disebut setiap kali khutbah Jumaat. Doa yang hujung tu sebut pada bapa saudara Nabi Sayyiduna Hamzah. Sebab apa? Sangat besar pengorbanan jasa Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka balik pada kisah Wahsy tadi, tuan-tuan, bila mana berlaku perang Badar, ramai di kalangan Quraisy yang mati. Antara yang mati selain Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, termasuk yang mati yang telah dibunuh oleh Sayyiduna Hamzah adalah seorang lelaki bernama Ta'imah bin Adi. Dia ni telah dibunuh oleh Sayyiduna Hamzah ni dalam konteks peperangan perang Badar. Maka tuan-tuan, bila mana di kalangan Quraisy yang mati dalam perang Badar, habis perang Badar, seperti mana saya pernah sebut sebelum ni, Quraisy mereka mula menyimpan dendam, nak balas dendam. Dan dendam ni bukan sikit-sikit. Mereka bila mana dendam memang nak balas sungguh. Maka Ta'imah bin Adi yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dalam perang Badar,
dia adalah bapa saudara kepada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im tadi hamba dia bernama Wahsy. Dia ni dia ada pakcik dia nama Tu'imah bin Ali yang mati dalam perang Badar. Maka bila mana pakcik dia mati, dia kata apa? Aku mesti balas dendam dengan Muhammad. Aku nak bunuh pakcik Muhammad, iaitu Sayyidina Hamzah yang telah bunuh pakcik aku. Ini titik tolak yang menjadi sebab Sayyidina Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Dia bermula dengan dendam yang dibawa oleh Jubair bin Mut'im atas kematian pakcik dia Tu'imah bin Adi dalam perang Badar. Maka disebut di sini Jubair bin Mut'im dia tak tunggu lama, hanya selang setahun. Perang Badar 2 Hijriah itu pun bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, tahun berikutnya berlakunya perang Uhud. Maka disebutkan Sayyid Jubair bin Mut'im dalam keadaan nak balas dendam atas kematian pakcik dia, maka disebutkan dia bersama-sama Quraisy. Mereka panggil siapa-siapa yang nak balas dendam. Bila mana mereka kalah, kali ini dah tak nak kalah, bahkan nak balas dendam atas kematian saudara mara mereka. Maka diangkat Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, dia diangkat sebagai panglima, sebagai orang yang mengetuai tentera musuh. Antara sayap kanan dia dalam perang Uhud, Khalid bin Al-Walid. Juga waktu ni belum Islam. Maka tuan-tuan, Abu Sufyan dia pun dendam. Kenapa dia dendam dalam perang Uhud? Sebab pak mertua dia juga mati dalam perang Badar. Isteri dia Hindun binti Utbah, yang mana ayah kepada Hindun ni mati dalam perang Badar. Maka Abu Sufyan pun dendam. Nak beritahu yang kebanyakan masuk dalam perang Badar ni, perang Uhud ni, semua nak balas dendam atas kematian saudara mara mereka yang berlaku pada perang Badar sebelum. Maka Abu Sufyan dia disebutkan melengkapi tenteranya dalam keadaan bersama-sama dengan para wanita. Sebab apa bawa wanita ni? Supaya tentera-tentera Quraisy tak patah balik. Bini mereka pun bawa sekali. Maka tuan-tuan, disebut di sini mereka yakni wanita-wanita ditugaskan mengobarkan semangat juang untuk kepada para suami untuk terus lawan tentera Islam. Maka tuan-tuan, Abu Sufyan antara wanita yang dia bawa adalah isteri dia, Hindun. Hindun ni tuan-tuan, bukan setakat ayah dia mati dalam perang Badar, pakcik dia pun mati dalam perang Badar, Syaibah bin Rabi'ah. Saudara kandung dia pun mati dalam perang Badar, Al-Walid bin Utbah. Anak sebut dia lagi dendam dalam perang Uhud sebab dia kehilangan 3 orang dalam perang Badar. Maka tuan-tuan, bila mana nak bertolak sahaja untuk perang Uhud, maka disebutkan Jubair bin Mut'im. Dia pun dendam. Dia dah dendam nak balas atas kematian pakcik dia Tu'imah bin Adi. Maka dia tengok, dia jumpa dengan Wahsy, ataupun kunyah dia Abu Dasmah. Dia kata, Wahsy, dia disebut hamba dia ni, nak tak kamu merdeka? Tuan-tuan, hamba yang paling dia nak adalah merdeka. Hamba ni tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Tidak ada milik dia, hatta diri dia bukan milik dia. Dia sebut hamba ni semua milik tuan dia. Apa tuan dia nak, dia kena buat. Ini tuan-tuan hakikat hamba. Sebab tu seorang hamba yang paling dia nak adalah merdeka. Dan sebab itu tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, seorang anak dia tak mampu balas jasa mak ayah dia, melainkan dia mendapati mak ayah dia sebagai hamba, dia beli, dia merdekakan. Itu nak beritahu bagaimana seorang hamba ni paling dia nak apa? Nikmat yang paling besar sekali, dimerdekakan. Dan sebagai ulama kata, masuk hadis Nabi, seorang anak dia tak boleh nak letak satu level, saya dah balas jasa mak ayah saya, tak ada. Nama kata darjat tu sangat tinggi.
dan kita tak mampu nak balas keseluruhan jasa mak ayah kita. Baik, maka Wahsy bila mana tuan dia kata macam tu, nak tak kamu dibebaskan, nak tak kamu dimerdekakan, maka Wahsy tanya dekat tuan dia, siapa yang boleh bebaskan aku? Makna kata mungkin ada orang nak beli dia ke dan sebagainya. Kata Jubair, aku sendiri. Aku sebagai tuan kamu, aku yang akan memerdekakan kamu. Lihat macam kan, biasa kalau jual tu biasalah dapat untung dekat tuan. Ni tuan sendiri nak memerdekakan hamba dia. Takkan berlaku macam tu. Maka Wahsy tanya, macam mana kamu nak memerdekakan aku? Kata Jubair bin Mut'im, kalau kamu berjaya bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Muhammad, sebagai balas dendam atas kematian pak saudara aku iaitu Tu'aimah bin Adi, maka engkau akan bebas. Ini punya dendam. Kalau aku kehilangan pakcik, Muhammad pun kena kehilangan pakcik. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, dendam Jubair bin Mut'im. Maka bila mana Jubair bin Mut'im sebut macam tu, Wahsy dia double confirm. Dia kata, siapa yang boleh pegang yang kamu janji ni? Siapa boleh jamin? Aku sembang je kan, tengok-tengok dah dapat, tak buat, contoh. Maka tuan-tuan, kata Jubair bin Mut'im, terserah dekat kamu. Aku yang akan umum dekat khalayak ramai, yang aku akan berjanji kalau kamu berjaya bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, aku akan memerdekakan kamu. Maka tuan-tuan, Wahsy bila mana dapat tawaran macam tu, dia hamba bukan ada duit tuan-tuan. Dan cara dia nak merdeka ni, dia tak kena keluar duit, hanya kena pergi bunuh saja. Maka Wahsy disebut dalam kitab ni, kata Wahsy, aku ni seorang orang Habsyah yang memang hebat. Kalau lontar je tombak, baling je tombak, memang tepat kena pada sasaran yang tak pernah miss, tak pernah gagal. Ini kehebatan Wahsy. Kehebatan Wahsy. Maka bila mana berlakunya perang Uhud, kata Wahsy, aku ni duduk dekat barisan belakang, barisan golongan wanita. Yang lelaki biasa dalam perang dia akan duduk depan. Wanita memang ditugaskan nak bagi semangat, bergendang sebagainya, bagi semangat. Wahsy duduk belah belakang. Bukan dia penakut, tak. Kata Wahsy, sebab aku masuk dalam perang Uhud bukan nak pergi lawan orang Islam ni, tak. Aku masuk dalam medan Uhud hanya nak pergi bunuh Hamzah. Ini tuan-tuan. Maka disebutkan dalam kitab ini, kata Sayyiduna Wahsy, tengah-tengah berlaku peperangan Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Dia kata apa? Wahai Abu Dasmah, wahai Wahsy, tolonglah ubati sakit kami ini. Maksudnya apa? Tolong balas balik, tolong pergi bunuh Sayyidina Hamzah. Dia tolong, orang kata tolong bakal lain, tolong bagi panah lagi. Dia kata tolonglah ubati kami. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Wahsy bila mana tengah berlaku perang Uhud, kata dia, tuan-tuan, sangat mudah untuk aku kenal Sayyidina Hamzah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Sayyidina Hamzah ketika mana berperang, dia akan letak bulu unta dekat atas kepala dia, nak bagi tahu dekat orang ramai, siapa-siapa nak jumpa Hamzah, siapa-siapa nak lawan Hamzah, boleh datang. Kita kalau boleh jangan bagi orang kenal, pakai mask ke contoh, tak bagi orang nampak kan. Ni tuan-tuan, sampai tahap dia letak bulu unta atas kepala, nak bagi isyarat di Suhaib berani, siapa-siapa nak tentang dia, nak lawan dalam medan Uhud, boleh jumpa dia. Maka kata Sayyidina Wahsy, bila mana aku lihat dari jauh, Sayyidina Hamzah berperang dengan cukup hebat, seperti seekor unta yang paling kuat, melibas ke sana kemari, sehingga tidak ada siapa yang mampu tahan langkah dia. Aku dari jauh dah ambil posisi nak pergi baling tombak. Namun kata Sayyiduna Wahsy, tiba-tiba ada seorang Quraisy, dia pula pergi ajak lawan, bernama Siba' bin Abdul Uzza. Dia pergi lawan Sayyidina Hamzah. Maka bila mana lawan, akhirnya dia pun mati. Siba' ni pun mati.
Maka tuan-tuan, dengan kesempatan itu Sayyiduna Wahsy dia ambil tombak pendek disebutkan, dia baling tepat kena kepada Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan kena tombak tu tuan-tuan, tembus ke belakang, terkeluar isi perut, disebutkan Sayyiduna Hamzah masih lagi bergerak ke hadapan untuk lawan Sayyiduna Wahsy, namun hanya beberapa langkah akhirnya beliau syahid. Ini detik kematian pakcik seorang insan yang paling Nabi sayang, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Wahsy, bila mana aku lihat Sayyidina Hamzah dah syahid, dah jatuh, aku yakin dia dah mati, aku pergi ambil tombak aku. Senjata dia tak tinggal, dia pergi ambil. Kata Wahsy, aku pun pergi balik duduk dalam kemah. Dia tak pergi lawan orang lain lah. Dia tak pergi sebut aku dah hebat ni, kok boleh lawan orang lain, tak. Dia habis dia bunuh dia pergi beredar. Kenapa? Kata Sayyidina Wahsy, kerana aku datang semata-mata nak bebaskan diri aku, iaitu dengan membunuh Sayyidina Hamzah. Maka lepas mana dia bunuh tuan-tuan, bila mana selesai perang Uhud, Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ni tuan-tuan, dia juga adalah sahabiah, masuk Islam ketika mana Fathul Mekah. Tapi waktu ni dia belum Islam. Maka tuan-tuan, Hindun buat apa? Disebutkan dalam kitab ini, dia bersama-sama wanita Quraisy punya dendam ni, mereka merobek-robek jenazah umat Islam. Sebab itu disebutkan Hindun, dia pergi cabut anting-anting dia, barang kemah dia pergi bagi dekat Wahsy. Dia kata ambil lah. Mana anting-anting dia? Bila mana dia bagi, dia ganti sebahagian kata dengan telinga hidung jenazah umat Islam yang dipotong-potong, maka dibuat sebagai anting-anting waktu ni. Ni tuan-tuan, cukup dahsyat waktu ni. Maka tuan-tuan, sebab itu disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih bila mana kehilangan pakcik Nabi, bahkan dalam keadaan yang cukup mengayat hati, kehilangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Habis mana perang Uhud tuan-tuan, maka diringkaskan cerita, Islam makin berkembang, dakwah Islam dah makin kuat. Maka sampailah peristiwa Fathul Mekah 8 Hijriah. Tadi perang Uhud 2 Hijriah, lebih kurang 6 tahun, lebih kurang tu. Fathul Mekah sebahagian sebut 7, hujung 7 Hijriah, sebahagian kata awal 8 Hijriah, lebih kurang tu tarikh dia. Maka bila mana berlaku Fathul Mekah, Islam dah makin ramai tuan-tuan. Maka disebutkan bila mana Islam dah makin ramai, makin berkembang Islam, Sayyiduna Wahsy dia mula takut, dia mula risau. Kata Sayyiduna Wahsy, bila mana aku dapat berita Muhammad bersama tentera dah masuk dalam kota Mekah, Fathul Mekah, aku cuba melarikan diri, aku pergi ke Taif. Dia cukup takut. Sebab apa? Sebab dia tahu dia buat salah. Dia bunuh pakcik Nabi, paling Nabi sayang. Maka bila mana Islam dah makin kuat, dia mula kata habis, tak pasal-pasal je kena, dia lari tuan-tuan. Tapi bila mana dia duduk dekat Taif, Islam pun dah makin kuat dekat Taif, maka tuan-tuan, dia mula jadi bingung. Kata Wahsy bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, dunia yang sangat luas jadi sempit untuk aku, dan aku tak tahu ke mana aku harus pergi. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, maka ada orang yang kenal dia cakap dekat dia, wahai Wahsy, kenapa engkau takut? Demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh orang yang memeluk agamanya dan mengucapkan kalimah syahadah. Siapapun dia, jahat macam mana pun dia, bila mana dia Islam, maka darahnya adalah selamat. Bukan kata darah bukan selamat, tak selamat, tak. Ni nak berkata dalam konteks. Maka tuan-tuan, bila mana sebut macam tu, Wahsy bila dapat berita macam tu, tak lain tak bukan dia pergi cari Nabi nak masuk Islam.
Dalam kitab Asbabun Nuzul Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan bahawa sebelum masuk Islam Wahsy dia pun bimbang. Dia tanya, bolehkah aku masuk Islam? Aku dah bunuh orang Nabi paling sayang. Maka disebut ada ayat turun, sebahagian sebut ayat la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maka bila mana Wahsy dapat maklumat macam tu, tuan-tuan, dia terus berangkat pergi ke Madinah. Ni selepas habis Fathul Mekah, Nabi dah balik semula dekat Madinah. Sayyiduna Wahsy dia pergi jumpa Nabi, yang mana tuan-tuan bila mana bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia cukup hati-hati sampai dia jumpa depan Nabi terus mengucap syahadah. Bukan nak sembang tu tak, dia bimbang apa, dia kena. Maka dia jumpa Nabi terus dia masuk Islam. Bila mana dia masuk Islam, dia mengucap syahadah, tuan-tuan, Nabi tengok wajah dia. Maka Nabi tanya, adakah engkau Wahsy? Ni hadis ni riwayat Imam Bukhari, saya sempat rujuk tadi tuan-tuan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada beliau, tanya kepada Sayyidina Wahsy radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, falamma ra'ani qala, bila mana Nabi melihat aku, kata Sayyiduna Wahsy, anta Wahsy, adakah kamu Wahsy? Kata dia, na'am, aku Wahsy. Maka Nabi tanya dia, anta qatalta Hamzah, adakah kamu yang bunuh Sayyiduna Hamzah? Maka kata Sayyiduna Wahsy, qad kana minal amri ma balaghaka, sama seperti mana yang orang cerita sampaikan dekat kamu, itulah aku yang bunuh Sayyiduna Wahsy. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Kata Nabi, fahal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni, boleh tak engkau hilangkan wajah kamu daripada aku? Bukan kata Nabi dendam dengan dia. Nabi tak kata kalau dah bunuh pakcik saya ni bawa masuk Islam, tak. Nabi minta satu aja, jangan nampak depan muka Nabi. Nabi tak dendam, tuan-tuan. Kalau dendam kita tak sempat tanya, bagilah. Kan? Kita kalau betul-betul dendam memang kita dah bagilah. Ini bukan dendam. Nabi langsung tak ada dendam. Nabi tak kata buah lagi, tak. Kenapa, tuan-tuan? Sebahagian sebut kerana Nabi bila tengok Sayyidina Wahsy, sebahagian riwayat kata Nabi tanya dia, macam mana engkau bunuh Sayyidina Hamzah? Dia pun cerita. Nabi bila tengok Wahsy, bukan Nabi dendam, tapi Nabi teringat dekat pakcik Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang insan yang banyak berjasa dengan Nabi, yang mati dalam perang. Sebab tu Nabi kata kat Wahsy, boleh apa? Boleh tak jangan nampak depan Nabi. Right? Taghayyibu. Nabi kata hilang, mana kata jangan bagi nampak muka. Nabi tak halau dia, tapi minta apa? Jangan bagi nampak muka. Maka tuan-tuan, bila mana Nabi sebut begitu Sayyidina Wahsy, kata beliau, mulai hari ini aku berhati-hati agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihatku. Bahkan bila mana sahabat duduk depan Nabi, aku akan duduk belakang. Bukan kata kalau macam tu baik tak letak, tak, tuan-tuan. Sahabat faham maksud Nabi. Nabi bukan halau, tapi bila tengok Wahsy, orang yang Nabi ingat adalah pakcik Nabi. Ini tuan-tuan yang berlaku kepada Sayyidina Wahsy. Sebab apa? Kerana dia pada waktu jahiliah telah bunuh pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy bila mana dah Islam, walaupun bila mana seorang bukan Islam, dia masuk Islam, dia macam baby, macam bayi kosong. Maka tuan-tuan, tapi Wahsy dia teringat tentang dosa dia. Dia mula gelisah. Sebab apa? Dia dah bunuh orang yang Nabi sayang. Ini sifat orang beriman, dia takkan tenang dengan dosa dia. Bukan kata benda dah nak jadi, kan? Tak. Orang beriman bila mana bicara tentang dosa, dia takkan tenang. Sebab apa, tuan-tuan? Dosa ni dia bukan sekadar mendapat balasan akhirat, tapi dia juga akan mendapat balasan di dunia. Seperti mana kebaikan bukan sekadar kita dapat balasan dekat akhirat, tapi kita juga dapat balasan di dunia.
Allah sebut man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang buat amal soleh, laki ataupun perempuan, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan bagi ganjaran yang lebih baik daripada apa yang dia buat. Begitulah tuan-tuan, kalau kebaikan kita dapat, kita buat amal soleh, hidup kita tenang, bahagia. Begitu juga kejahatan. Nabi sebut tidak ada satu dosa yang disegerakan balasan di dunia dan disimpan di akhirat, melainkan dosa orang buat kezaliman dan memutuskan silaturahim. Nak beritahu dosa, dia bukan sekadar dapat balasan akhirat, dunia pun dia akan dapat. Gelisah, hidup tak tenang, macam-macam dia kena, itu semua balasan daripada dosa. Maka Wahsy, dia tak tenang tuan-tuan. Sebab dia tahu dia buat salah. Kata Wahsy, aku kena buat sesuatu untuk hapuskan dosa-dosa aku. Sebab tu Nabi pesan dekat kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Kemudian Nabi kata, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha, ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia menghapuskan kejahatan tersebut. Tuan-tuan, bila kita tahu kita banyak buat salah, caranya apa? Maka banyak buat baik. Kita buat baik tuan-tuan bukan sebab kita ni sangat baik, tak. Sebab kita tahu kita banyak buat salah. Tuan-tuan, kalaulah harta kita banyak, kita belanja yang sia-sia, apatah lagi belanja yang tidak baik, maka atasinya dengan banyakkan belanja pada jalan kebaikan. Masa kita, kalau kita tengok 24 jam, kalau banyak yang kita gunakan pada benda yang tidak baik, maksiat dan sebagainya, maka cara kita nak tutup balik, banyakkan lapangkan masa kita untuk buat amal soleh. Kalau kita compare tuan-tuan, kita bandingkan waktu kita baca Facebook, baca WhatsApp dengan baca Quran, jauh beza tuan. Saya pun tak mampu kan nak sebut berapa lama kita boleh baca Quran, berapa lama kita boleh baca Facebook. Facebook lebih lama kita boleh baca tuan-tuan. Walaupun Quran tu dia ada muka surat dia kan, orang kata ada penamat dia, Facebook ni tak ada penamat. Sekali lagi kita scroll, lagi tu tak habis, lagi kita scroll, ada pula link, tekan pula link lagi, tak habis tuan-tuan. Ini sebab tu jangan sampai kita habiskan masa kita tanpa kita baca Quran. Alhamdulillah kita baca surah Al-Mulk dah selesai kan, mungkin malam nanti ke esok pagi boleh baca pula surah Al-Kahfi. Supaya apa? Kita, masa kita ini banyak juga kita manfaatkan untuk buat amal-amal soleh. Maka Wahsy tuan-tuan, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi wafat, maka kepimpinan diganti oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun namanya Sayyiduna Abdullah bin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu zaman Sayyiduna Abu Bakar, antara cabaran yang cukup besar adalah golongan yang murtad, golongan yang keluar daripada Islam. Mereka beriman hanya bila ada Nabi. Bila Nabi dah tak ada, mereka dah keluar agama, keluar Islam. Sebab itu pada zaman Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar menghadapi musuh-musuh yang keluar agama dan termasuk yang tak bayar zakat. Ini pun berlaku. Kita kadang nampak murtad tu besar kan, betul lah besar, tapi kadang-kadang kita pandang sebelah mata yang tak bayar zakat. Sebab tak adalah sampai pejabat zakat kejar yang tak bayar zakat kan, tak ada kan. Tapi kalau cukai tak bayar, memang kena kejar. Ini tuan-tuan dah sebut bagaimana zakat. Pada waktu tu bila mereka tak bayar, itu antara golongan yang diperangi. Dan termasuk mereka yang murtad, yang lawan Nabi, adalah Musailamah bin Habib Al-Hanafi daripada Bani Hanifah, yang dia ni tuan-tuan masuk Islam sekejap je masuk Islam, tak sempat tukar isi kan, masuk Islam sekejap, sebelum sampai kampung dia
terus mengaku sebagai Nabi. Dia kata Muhammad Nabi untuk Quraisy, aku Nabi untuk Bani Hanifah. Ini berlaku tuan-tuan macam tu. Maka Musailamah ni disebutkan tuan-tuan, dia hatta pada zaman Nabi, kalaulah dia orang kata mengaku sebagai Nabi selepas Nabi wafat, tu boleh tahan lagi. Dia ni mengaku sebagai Nabi waktu Nabi masih ada. Nabi masih ada, dia boleh mengaku sebagai Nabi. Dia siap buat surat dengan Nabi. Buat apa? Pembahagian kuasa. Dia kata Nabi jaga sana, saya jaga sini. Ni tuan-tuan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan di kalangan yang mengaku sebagai Nabi, Musailamah antara orang yang paling dahsyat penentangan kepada Nabi. Ada beberapa orang sahabat yang dibunuh oleh beliau, antaranya Sayyidina Habib bin Zaid An-Najari yang dibunuh oleh Musailamah. Maka tuan-tuan kata Wahsy, bila mana dia pada zaman Sayyidina Abu Bakar musuh yang sangat dahsyat iaitu Musailamah, maka Wahsy kata apa? Demi Allah, ini kesempatan yang paling baik untuk aku guna, untuk aku tebus balik kesilapan aku. Tapi tuan-tuan kena faham, ini dalam konteks peperangan, bukan suka-suka pergi bunuh, bukan. Ini perang dan ini juga perang. Perang ni dia memang boleh nak berlawan sebab dalam konteks peperangan. Tuan-tuan jangan pula pergi buat kisos pula, balas bunuh dengan sama-sama, jangan. Ini dalam konteks peperangan, jangan salah faham. Maka tuan-tuan Sayyidina Wahsy dia bersama-sama tentera Islam masuk dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam sejarah disebutkan lawan Musailamah juga bukan mudah. Antara pemimpin yang awal, panglima yang awal antara dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu, kalah. Ganti pula sahabat lain. Tuan-tuan bayangkan bila mana lawan tentera Musailamah Al-Kadzdzab, tentera Islam kena lawan dalam keadaan kemah panglima tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, panglima tentera yang paling hebat sekali lah. Kemah dia kena roboh, musuh robohkan, tentera Musailamah robohkan kemah Khalid bin Al-Walid. Nak beritahu dahsyatnya pada ketika itu nak lawan musuh-musuh agama. Maka tuan-tuan dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, akhirnya mereka berjaya menghalau tentera Musailamah ke belakang sampailah ke hadapatul maut. Baik tuan-tuan, kita bagi lalu untuk azan. Saya sambung dalam 5 minit, lepas tu kita solat insya-Allah. Boleh?
Baik tuan-tuan, sedikit lagi sambungan di tuan-tuan. Sayyiduna Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu bila mana bersama dengan tentera Islam melawan Musailamah al-Kadzdzab, bila mana tentera Musailamah makin bergerak ke belakang ke Hadiqatul Maut, dipanggil taman kematian. Ya, ramai tentera Musailamah yang mati di situ. Maka Sayyiduna Wahsy kata beliau, aku bersama-sama tentera Islam dan aku hanya mencari di mana Musailamah. Sebab sasaran dia nak bunuh Musailamah. Maka bila mana dia nampak Musailamah, tuan-tuan, maka dia pun baling tombak dia kena kepada Musailamah. Dalam keadaan seorang Ansar pun buat tindakan yang sama, mengambil sebilah pedang menghunuskan kepada Musailamah al-Kadzdzab. Bila mana tepat kena kepada beliau, kata Musailamah, kata Wahsy, hanya Allah yang tahu siapa yang bunuh Musailamah, sama ada aku ataupun Ansar tersebut. Andai kata aku, maka kata Wahsy, aku telah membunuh Sayyidina Hamzah, maka aku minta ataupun disebut aku berharap dengan aku membunuh Musailamah, maka diampunkan atas dosa aku. Ini tuan-tuan kisah Sayyiduna Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu, yang dalam banyak pengajaran. Yang pertama, ada dua tuan-tuan. Yang pertama iaitu bagaimana seorang lelaki yang telah bunuh seorang yang Nabi sangat sayang, Sayyiduna Hamzah, tapi Nabi tetap menerima keislamannya sebagai isyarat kepada kita bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka luas untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam mana pun besar, macam mana pun dosa yang kita buat, selama mana tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun. Dalam satu hadis qudsi disebutkan tuan-tuan, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Bila mana seorang hamba berharap minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan, Allah tak peduli. Kalaulah dia datang dalam keadaan dosa setinggi langit, dosa seberat bumi, dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, Allah kata Allah akan ampunkan dan Allah tak peduli. Nak beritahu dekat kita, pintu taubat ni sentiasa terbuka luas. Lepas tu bila mana Allah panjangkan umur kita, ini tanda Allah kasih kepada kita bila kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita panjang umur, makin banyak maksiat, makin sihat pula, dan banyak buat maksiat, kita kena hati-hati. Kerana kita bimbang, itulah istidraj, satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, tapi menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu jangan sebut saya pun buat macam ni tapi boleh kaya. Hati-hati. Saya pun walaupun tak pergi sembahyang, contoh tak jaga solat tapi boleh kaya. Hati-hati. Bimbang itulah adalah istidraj, bila mana Allah ambil nyawa dalam keadaan tak sempat untuk bertaubat. Dan yang kedua tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Wahsy mengajar kepada kita untuk sama-sama kita perbaiki dan kita tutup kejahatan kita. Satu dengan kita taubat, yang kedua dengan buat amal-amal soleh. Tuan-tuan, kalau duit kita boleh belanja untuk benda yang diri kita, untuk kehidupan duniawi semata-mata, mengapa tidak dalam urusan akhirat kita belanjakan juga harta kita? Kita boleh puaskan nafsu makan kita, 5 meja kita boleh bayar. Kenapa tidak kita ambil daripada harta kita masuk dalam tabung surah?
belajar orang miskin, bagi bantuan kepada anak yatim dan sebagainya, gunakanlah harta tersebut. Kalaulah kita boleh merancang, kita boleh kumpul duit untuk kita pergi melanjung, cuti sekolah dan sebagainya, mengapa tidak kita juga merancang kewangan kita untuk menunaikan ibadat haji dan umrah. Kalaulah kita boleh lapangkan masa untuk hobi kita, memancing, apa lagi, main futsal dan sebagainya, mengapa tidak kita lapangkan masa kita untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk melazimi salat berjemaah. Kerana kehidupan kita, tuan-tuan, bukan sekadar di dunia, tapi kehidupan yang abadi adalah bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi saya kira cukup untuk malam ni. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan atas salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Ma asabaka min hasanah famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'at famin nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah.